Berita perdana malam ini kita mulakan dengan perkembangan terkini mengenai jangkitan COVID-19 di negara ini. Kita ikuti sidang media bersama Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan petang tadi. Kesihatan Negara Brunei Darussalam ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai perkembangan terkini jangkitan COVID-19 di negara ini. Pada hari ini, 14 Mac 2020, sebanyak 3 lagi kes baru telah disahkan dijangkiti COVID-19 yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 40 orang. Kesemua kes-kes baru ini mempunyai kaitan dengan kluster perkumpulan keagamaan tabligh di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana seorang adalah ahli jemaah tabligh, manakala 2 lagi adalah ahli keluarga kepada jemaah tabligh yang telah disahkan dijangkiti COVID-19. Kes 38 ialah seorang lelaki tempatan berumur 17 tahun yang tidak menuntut maupun bekerja. Beliau telah berada di perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur dan pulang ke tanah air pada 3 hari bulan Mac 2020 dengan menaiki pesawat AirAsia dari Kuala Lumpur ke Miri, Sarawak. Beliau tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes 39 berumur 38 tahun ialah adik ipar kepada kes 13 dan isteri kepada kes 33. Beliau telah menghadiri makan malam keluarga bersama kes 13 dan kes 33 pada 4 hari bulan Mac 2020. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke Kuala Lumpur dan tidak mempunyai tanda-tanda penyakit. Kes 40 berumur 9 bulan adalah anak perempuan kepada kes 15 yang tidak mempunyai sejarah perjalanan ke Kuala Lumpur dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa alhamdulillah kesemua kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan adalah berada di dalam keadaan baik dan stabil, tidak menghidap demam panas pada masa ini dan tidak memerlukan alat bantuan pernafasan. Kementerian Kesihatan masih giat menjalankan penyiasatan kontak bagi setiap kes. Setakat ini, sebanyak 638 orang telah diarahkan untuk menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Sementara itu, sejak wabak COVID-19 bermula pada awal Januari 2020, sebanyak 776 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan orang ramai bahawa kesemua warga tempatan yang telah menghadiri perkumpulan tabligh di Kuala Lumpur telah dapat dikesan. Daripada jumlah keseluruhan seramai 85 orang, 76 telah kembali ke tanah air dan telah menjalani ujian makmal bagi COVID-19, di mana 19 orang didapati positif dan 57 orang negatif. Sementara itu, seramai 9 orang masih berada di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana 8 orang daripadanya sedang menjalani kuarantin dan masih menunggu keputusan makmal bagi COVID-19, manakala seorang penuntut warga Brunei yang telah didapati negatif bagi ujian makmal COVID-19 sedang menjalani kuarantin di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Orang ramai, khususnya jemaah tabligh, adalah diingatkan untuk tidak menyertai mana-mana perkumpulan tabligh besar-besaran buat masa ini, termasuk perkumpulan tabligh yang akan diadakan pada 19 hingga 22 Mac 2020 di Makato, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai bahawa walaupun jumlah kes baru pada hari ini tidak menunjukkan banyak peningkatan, kebanyakan kontak masih menjalani kuarantin dan terdapat kemungkinan kes-kes positif baru akan dikesan. Dalam pada itu, trend penularan jangkitan di negara-negara lain di seluruh dunia juga telah menunjukkan peningkatan yang drastik. Dan walaupun keadaan COVID-19 di negara ini adalah terkawal, risiko kemasukan dan penularan virus tersebut di negara ini masih wujud. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan juga telah meneliti semula risk categorization bagi negara-negara yang terjejas dengan COVID-19 dan orang ramai adalah dinasihatkan untuk merujuk laman sesawang Kementerian Kesihatan untuk senarai terkini.
Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman sesuang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa. Dalam sidang media itu juga, Menteri Kesihatan menjawab beberapa soalan yang ditimbulkan termasuk mengenai pengambilan suplemen. At the moment, to be fair, WHO conducting studies on how to treat first, on what's the treatment of COVID. So you all probably heard about some HIV drug, the new antiviral drug, ada pasal ubat malaria, ada pasal traditional Chinese medicine. So those studies are being carried out in China, especially under the guidance of WHO. That's for treatment. But in terms of supplement, because if you want to do it, because in science it must be backed by evidence base. Okay, so at the moment dah pulang ada. So it's just a general, what do you call this? A general nasihat lah. Because if vitamin C and things like that helps to improve your immune system. So, and there's no harm if you take appropriately. So, albeit you may. Lebih banyak berita berkaitan isu COVID-19 seketika nanti. Teruskan bersama kami dalam berita perdana selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-16 Majlis Mesyuarat Negara meluluskan belanjawan RM5.86 bilion bagi tahun kewangan 2020-2021. Kita bersama Nurbaizura Andy untuk laporan khas sidang Majlis Mesyuarat Negara. Terima kasih Razik dan Herianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-16 Majlis Mesyuarat Negara hari ini telah meluluskan belanjawan RM5.86 bilion bagi tahun kewangan 2020-2021. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, persidangan kali ini bukanlah merupakan satu kebiasaan, bahkan perkara darurat yang terpaksa dilakukan berikutan penularan jangkitan wabak COVID-19. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menjelaskan, ia berikutan penularan jangkitan wabak COVID-19 yang telah diisytiharkan sebagai pandemik global oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan atas nasihat Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan yang juga bertindak menurut lunas-lunas undang-undang yang berkenaan. Justru sidang mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-16 Majlis Mesyuarat Negara mengambil keputusan bagi perkara 6 soalan-soalan yang diberi notis tidak dibincangkan dalam persidangan kali ini. Bahkan Yang Berhormat mencadangkan supaya rang Undang-Undang Belanjawan 2020-2021 diluluskan dan segala soalan yang dikemukakan akan dijawab secara bertulis. Ahli-ahli yang berhormat, kita membincangkan mengenai dengan tajuk bab 1 iaitu gelaran pendek dan permulaan kuasa akta ini yang mana boleh digelar sebagai akta perbakalan 2020-2021 dan hendaklah mula berjalan kuasanya
pada 1 hari bulan April tahun 2020. Saya kira tajuk gelaran pendek dan permulaan kuasa tersebut tidak perlu kita bahaskan. Alhamdulillah, persidangan Majlis Mesyuarat Negara telah pun selesai meluluskan rang undang-undang perbekalan yang telah dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Dengan ini telah dibaca bagi kali ketiga dan seterusnya diluluskan. Sidang Majlis juga meluluskan ketetapan yang kedua di bawah bab 4 Ceraian 2 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136 yang dicadangkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua seperti yang dikehendaki oleh bab 4-2 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136 bahawa perbelanjaan sebanyak 800 juta ringgit untuk dibenarkan diperuntukkan dari kumpulan wang kemajuan untuk maksud-maksud tertentu seperti yang disebutkan dalam Anggaran Belanjawan Kemajuan 2020-2021 dibentangkan sebagai Kertas Bilangan 2 tahun 2020. Cadangan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah diluluskan oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara untuk dijadikan sebagai akta. Cadangan peruntukan rancangan kemajuan negara ini telah kita bincangkan secara terperinci dan panjang lebar dalam satu sidang jawatan kuasa dan telah pun diluruskan tiada pindaan. Maka kaulah sekarang ingin menyatakan hasrat Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk meneruskan rancangan-rancangan tersebut sebagaimana yang telah dirancangkan. Dari itu, kaulah sukacita mencadangkan supaya majlis ini menetapkan menurut majlis ini dengan ini membuat ketetapan seperti yang dikehendaki oleh bab 4-2 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Pengkal 136 bahawa perbelanjaan sejumlah 800 juta ringgit untuk dibenarkan, diperuntukkan dan dipohonkan dari Kumpulan Wang Kemajuan untuk maksud-maksud tertentu di bawah ini dan disebutkan dalam Anggaran Belanjawan Kemajuan 2020-2021 dibentangkan sebagai Kertas Bilangan 2 tahun 2020. Belanjawan bagi tahun kewangan 2020-2021 memperuntukkan sejumlah 5.86 bilion ringgit bagi Jabatan Perdana Menteri dan 12 buah kementerian.
Bagi mendukung fokus belanjawan negara bagi tahun kewangan 2021, peruntukan khusus bagi Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-11 juga disediakan sejumlah 800 juta ringgit Brunei. Bagi mendukung fokus meningkatkan aktiviti pelaburan, Belanjawan Negara tahun kewangan 2020-2021 telah menyediakan peruntukan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, antaranya memperuntukkan 98.2 juta ringgit dalam peruntukan RKN ke-11. Ini termasuk memperuntukkan 40.4 juta ringgit bagi projek Kandol yang disasarkan menyumbang sejumlah 4,800 metrik tan padi setahun menjelang tahun 2025. Sementara itu, bagi memudah cara perniagaan di negara ini, sejumlah 2.12 juta ringgit diperuntukkan di bawah RKN ke-11 dengan harga rancangan sebanyak 16.8 juta ringgit bagi membiayai beberapa buah projek. Antaranya projek cukai bangunan elektronik di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan menaik taraf Pasar Gadong dan Pasar Jurudong, sistem pengurusan buruh nasional dan sistem pensijilan halal. RKN ke-11 turut memperuntukkan sejumlah 92.4 juta ringgit bagi menjana sumber manusia yang kompeten dan employable, antaranya pembinaan, penambahan dan penaiktarafan bangunan-bangunan sekolah kerajaan di seluruh negara, pembinaan bangunan baru Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa di daerah Temburong dan Civil Service Leadership Pipeline di bawah RKN Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Beberapa usaha dan perancangan juga giat dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi memelihara kesejahteraan awam di negara ini terus terjamin. Di bawah peruntukan RKN ke-11, sejumlah kira-kira 507.30 juta ringgit diperuntukkan. Ini termasuk projek jambatan penghubung daerah Brunei dan Muara ke daerah Temburong fasa akhir, projek-projek perumahan negara dan projek pengurusan pembekalan air bersih. Sebanyak 17 buah perintah telah disenaraikan dan perintah-perintah tersebut telah dikurniakan berkenan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk diguna pakai. Perkara ke-8 iaitu ketetapan yang pertama di bawah fasa 83-7 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 telah dicadangkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan diluluskan oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi. Untuk makluman Yang Berhormat Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bahawa sebahagian daripada perintah-perintah ini sudah pun berjalan dan diguna pakai pada tahun 2019 yang lalu. Sebahagian lagi telah mula berjalan pada tahun 2020. Kesemua perintah-perintah ini telah diterbitkan dalam Warta Kerajaan menurut peraturan dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam. Perintah-perintah ini telah pun diteliti dengan sehalus-halusnya dengan tujuan untuk memastikan ianya berjalan dengan teratur. Oleh kerana perintah-perintah ini telah pun dikurniakan perkenan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka saya berpendapat tidaklah perlu kita membahaskannya dan sebaliknya lebih bersesuaian untuk diluluskan. Keterangan ringkas mengenai perintah-perintah yang saya sebutkan adalah seperti terdapat dan tersenarai di dalam Kertas Majlis Mesyuarat Negara nombor 1 tahun 2020. Oleh yang demikian, izinkan saya sekarang untuk mencadangkan sebuah ketetapan yang berbunyi, majlis ini membuat ketetapan menurut Fasal 7 Perkara 83 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 bahawa tiap-tiap perintah yang dibuat di bawah Fasal 3 Perkara 83
dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dibentangkan di hadapan majlis ini sebagai Kertas Nombor 1 tahun 2020 adalah masing-masing mulai dari perintah itu diluluskan. Tema Belanjawan Negara bagi tahun kewangan 2020-2021 dikekalkan seperti tahun kewangan 2019-2020, iaitu pelaburan untuk masa depan. 4 fokus utama juga dikekalkan bagi mendukung tema belanjawan tersebut. Fokus pertama ialah meningkatkan aktiviti pelaburan sejajar dengan usaha untuk merealisasikan aspirasi dalam mempelbagaikan ekonomi. Industri roadmap juga sedang dirangka yang bertujuan untuk menyediakan ekosistem perindustrian yang kondusif dan meningkatkan fleksibiliti dan daya saing sektor-sektor utama negara melalui strategi-strategi dan pelan tindakan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan mengenainya. Sektor utama iaitu industri hiliran minyak dan gas. Bagi memajukan pelaburan FDI dalam sektor derivatif hasil minyak dan gas dan seterusnya pembuatan hiliran yang menggunakan produk penghasilan dari syarikat-syarikat yang sedia ada, syarikat Hengi Industri Sdn Bhd telah pun berjaya melaksanakan plan startup pada 3 hari bulan November 2019 serta mula mengeluarkan produk parazilin daripada unit aromatic crackers dengan memuaskan. Manakala syarikat Brunei Fertilizer Industry Sdn Bhd pada masa ini adalah dalam fasa pembinaan kilang penghasilan amonia dan urea dan dijangka akan mula beroperasi pada bulan Mei 2021. Kilang ini nanti akan mempunyai kapasiti pengeluaran amonia sebanyak 2,200 metrik tan sehari yang mana akan diproses untuk menghasilkan baja urea granular sebanyak 3,900 metrik tan sehari. Sektor utama kedua adalah industri permakanan. Ke arah perkembangan industri ini, beberapa strategi telah dikenapasti bagi mengurangkan jurang dalam ekosistem dan value chain industri ini. 3 aspek yang akan difokuskan di bawah industri ini adalah seperti primary production melalui kerjasama dengan pihak Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Perancangan. Secondary production bagi memastikan keseluruhan potensi value chain akan dibangunkan secara maksima di negara ini. Dan supporting industries seperti logistik dan cold storage. Sektor utama ketiga adalah ekonomi digital. Salah satu inisiatif utama kerajaan dalam mempercepatkan agenda digital ekonomi negara adalah dengan menyatukan rangkaian infrastruktur syarikat-syarikat telekomunikasi di negara Brunei Darussalam ke dalam sebuah anak syarikat yang dipunyai 100% oleh Darussalam Asset Sdn Bhd, iaitu Syarikat Unified National Network Sdn Bhd UNN, yang akan berterusan untuk melabur dan memperbaiki infrastruktur telekomunikasi dalam usaha untuk menubuhkan sebuah state-of-the-art and best-in-class fixed mobile convergence network. Sektor utama keempat adalah industri perancangan. Industri perancangan yang dimajukan perlu berasaskan sustainable, responsible dan inklusif. Pihak Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei juga turut memainkan peranannya sebagai promoter dan pemuda cara FDI bagi industri ini. Sektor yang kelima adalah sektor perkhidmatan. Terdapat beberapa pelaburan dan peningkatan prasarana telah dibuat oleh agensi-agensi kerajaan. Salah satunya ialah pengambilalihan terminal kontainer muara oleh syarikat Muara Port Company Sdn Bhd. Terdapat peningkatan dalam perkhidmatan yang diberikan kepada para pelanggan, khususnya syarikat-syarikat
perkapalan. Di samping itu, sebagai usaha untuk membangunkan perniagaan dalam bidang pertanian dan makanan, satu kumpulan kerja bersama negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura di peringkat menteri dalam bidang agri makanan telah ditubuhkan, yang mana akan dapat memudah cara kolaborasi di antara sektor swasta dalam bidang agri makanan bagi menarik pelaburan dan mewujudkan pekerjaan. Pada peringkat ini, tumpuan akan diberikan dalam bidang aquaculture. Kerajaan telah memperkenalkan beberapa inisiatif bagi mendukung fokus belanjawan dengan memperkenalkan beberapa perundangan dan pengawal seliaan yang lebih kondusif serta meningkatkan keupayaan teknologi bagi memudahkan dan mempercepatkan proses untuk memulakan perniagaan di negara ini bagi industri-industri tempatan PMKS serta syarikat pelaburan langsung asing untuk bertapak di negara ini. Pelaksanaan beberapa inisiatif bagi mendukung fokus belanjawan memudah cara perniagaan telah dapat membantu meningkatkan skor negara dalam laporan Doing Business 2020 keluaran Bank Dunia kepada 70.1 daripada 69.6 pada tahun 2019, menjadikan negara kini berada di kedudukan ke-66 daripada 190 ekonomi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa membentangkan rang Undang-Undang Perbekalan Kementerian Kewangan dan Ekonomi 2020-2021 menjelaskan mengenainya. Untuk menghubungkan pengusaha PMKS tempatan dengan pemilik-pemilik perniagaan, profesional dan akademik yang berada di negara ini dari pelbagai industri dan kepakaran, Darussalam Enterprise ataupun DER telah melancarkan satu platform iaitu The Brunei Mentors for Entrepreneurship Network untuk membantu para pengusaha PMKS termasuklah para belia PMKS menghadapi cabaran dan mengambil peluang dalam landscape perniagaan yang semakin berkembang dan semakin digital. Bank-bank tempatan memainkan peranan penting dalam memajukan PMKS bagi memupuk persaingan yang sehat di landscape ekonomi negara. Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam telah menguatkuasakan Perintah Persaingan, iaitu perjanjian anti persaingan yang juga dikenali sebagai kartel mulai 1 Januari 2020. Penguatkuasaan Perintah Persaingan tersebut adalah selaras dengan matlamat bagi mencapai ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan seperti diharapkan di dalam Kawasan Brunei 2035. Bagi memudahkan pengeksportan produk-produk tempatan, khususnya produk pertanian seperti daging dan aquaculture ke pasaran-pasaran luar juga sedang giat dilaksanakan melalui perundingan dua hala dengan beberapa buah negara. Dengan adanya perjanjian seperti ini akan memberikan impak positif dan signifikan dalam usaha meningkatkan hasil pertanian, ternakan dan perikanan yang seterusnya akan dapat meningkatkan pertumbuhan KDNK negara ini. Dalam usaha untuk meningkatkan mutu perkhidmatan telekomunikasi di negara ini, dengan menyatukan aset-aset infrastruktur telekomunikasi dari syarikat-syarikat telekomunikasi ataupun telcos, syarikat-syarikat telcos akan dapat memberikan tumpuan kepada bahagian retail dan meningkatkan perkhidmatan pelanggan, pemasaran dan tawaran berbagai produk-produk dan perkhidmatan dalam suasana yang lebih kompetitif dan seterusnya ditawarkan pada harga yang berpatutan kepada pengguna. Diharapkan dengan inisiatif ini, pergerakan aktiviti ekonomi digital akan lebih aktif dan sekaligus dapat mewujudkan perniagaan baru seperti smart application dan smart solutions
yang menjadikan negara Brunei Darussalam setanding dengan negara-negara maju yang lain. Fokus belanjawan yang ketiga ialah menjana sumber manusia yang kompeten dan employable. Ini antaranya dapat dicapai dengan menangani isu pengangguran di negara ini. Justru penubuhan Manpower Planning and Employment Council MPEC di Jabatan Perdana Menteri bertujuan menangani isu-isu pengangguran di negara ini secara efisien, telus dan berkesan. Inisiatif-inisiatif yang sedang dilaksanakan bagi menangani isu tersebut dirumuskan kepada 3 aspek utama. Dari aspek supply, beberapa inisiatif sedang dijalankan yang bertujuan untuk memperkukuhkan lagi pembekalan tenaga kerja tempatan agar dapat memenuhi keperluan industri, menyediakan tenaga kerja yang berdaya tahan dari segi mindset dan etika kerja, dan mempertingkatkan kemahiran dan kompetensi melalui upskilling dan reskilling. Kedua, dari aspek demand pula, inisiatif-inisiatif ditumpukan kepada penjanaan kepekerjaan seperti peneliti dan mengubah dasar serta proses tenaga kerja dan meningkatkan kerjasama di antara setiap kementerian bersama dengan pihak swasta, sektor perindustrian dan syarikat-syarikat langsung asing untuk menjana pertumbuhan ekonomi bagi meningkatkan jumlah pekerjaan yang berkualiti di sektor awam dan sektor swasta. Ketiga, dari aspek enablers yang mana merupakan aktiviti matching di antara supply and demand, termasuk one-stop career center, pensejajaran, pengumpulan dan pengasahan maklumat tenaga kerja bagi kegunaan perancangan tenaga manusia dan penyediaan infrastruktur. Memelihara kesejahteraan awam merupakan fokus keempat dan terakhir belanjawan bagi tahun kewangan 2020-2021. Sebagai ahli anggotan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB, pemeliharaan kesejahteraan awam juga berpandukan kepada agenda pembangunan mampan global PBB, iaitu the 2030 Agenda for Sustainable Development dan matlamat pembangunan mampan SDGs, Sustainable Development Goals, yang mensasarkan sebanyak 17 pencapaian bagi memastikan keamanan dan kemakmuran penduduk di seluruh dunia. Dengan berprinsipkan Leaving No One Behind, pencapaian Sustainable Development Goals bagi negara ini adalah di tahap yang memuaskan, khususnya bagi matlamat penyediaan sistem pendidikan dan kesihatan yang berkualiti tinggi, akses kepada keperluan asas seperti air bersih, elektrik, sanitation management, penyediaan infrastruktur yang berkualiti termasuk jalan raya, komunikasi, akses kepada internet, penjagaan alam sekitar dan gender equality. Beberapa perkara dan isu yang dibangkitkan sepanjang perbahasan Belanjawan Negara 2020-2021 diulas dalam ucapan-ucapan penangguhan oleh ahli-ahli rasmi kerana jawatan, iaitu Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Melalui proses saringan di GSCB yang mula diperkenalkan pada penghujung tahun 2017 sehingga Februari 2020, menurut GSCB, seramai 2,949 pencari kerja tempatan mengisikan kekosongan di sektor swasta dan sebanyak 17,579 daripada 36,681 permohonan daripada syarikat-syarikat untuk mendapatkan kelulusan daripada Job Center Brunei, yakni untuk mendatangkan pekerja asing, telah ditolak.
Dengan tertubuhnya Manpower Planning dan Employment Council, usaha-usaha untuk menangani isu tenaga manusia dan pekerjaan akan digiatkan lagi dengan pelaksanaan cadangan dan inisiatif-inisiatif baru dalam masa yang terdekat. Melalui inisiatif Ease of Doing Business, pihak kerajaan sentiasa berusaha untuk menyediakan ekosistem yang menjana perkembangan sektor perniagaan di negara ini dan menjadikan negara ini sebagai destinasi utama bagi Foreign Direct Investments, FDI, serta membantu meningkatkan peluang pekerjaan dari segi jumlah dan kualiti pekerjaan. InsyaAllah, Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan sentiasa memantau perbelanjaan dan kedudukan fiskal kerajaan serta program-program yang sedang dan akan dilaksanakan agar ianya dapat berdaya tahan. Dalam masa yang sama, kaulah memohon kerjasama yang padu di kalangan rakan-rakan kaulah untuk berhati-hati dalam membelanjakan wang kerajaan. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Pendekar Alam Datuk Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Datuk Paduka Awang Haji Sabtu dalam ucapan penangguhan turut menyokong persidangan Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan berikutan keadaan yang dihadapi oleh negara pada masa ini. Alhamdulillah, Majlis Mesyuarat musim ini telah membincangkan beberapa isu utama yang boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi Brunei, terutama dengan penurunan permintaan dan harga minyak yang semakin menurun yang akan mencetuskan defisit bajet negara walaupun negara Brunei telah mencatat surplus pada tahun lepas 2019-2020. Dalam pada itu, Kaulah menyarankan dan berharap ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang dilantik untuk akan terus membahaskan isu-isu yang penting sama ada melalui persuratan atau mana-mana platform yang bersesuaian dalam menyampaikan suara rakyat. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-16 Majlis Mesyuarat Negara telah pun selesai walaupun dalam keadaan suasana yang agak luar biasa yang sangat membimbangkan berikutan penularan jangkitan wabak COVID-19. Rang undang-undang yang bergelar satu akta untuk membekalkan sejumlah wang dari kumpulan wang yang disatukan bagi perkhidmatan tahun kewangan 2020-2021 dan bagi memperuntukkan wang bagi maksud tertentu yang telah diusulkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negara dan kini bergelar Akta Perbekalan 2020-2021. Sejumlah 5.86 bilion ringgit diperuntukkan bagi belanjawan kerajaan bagi tahun kewangan 2020-2021 yang akan mula berkuat kuasa pada 1 April depan. Bagi tahun kewangan 2020-2021, tema pelaburan untuk masa depan atau Investing in Our Future bagi tahun kewangan 2019-2020 masih dikekalkan. Ia bagi membolehkan kerajaan meneruskan usaha-usaha yang telah dilaksanakan dan perancangan-perancangan yang dicadangkan sejak tahun kewangan lalu agar dapat dimajukan sebagai kesinambungan dalam jangka masa panjang. Selain itu, ia juga untuk mencapai kestabilan fiskal dan meningkatkan kualiti kehidupan yang tinggi serta menjana ekonomi yang maju dan berdaya tahan agar ianya dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan akan datang. 4 fokus utama juga dikekalkan bagi mendukung tema belanjawan bagi tahun 2020-2021 iaitu meningkatkan aktiviti pelaburan, memudah cara perniagaan, menjana sumber manusia yang kompeten dan employable dan memelihara kesejahteraan awam. Memandangkan perbelanjaan kerajaan yang terus meningkat tahun demi tahun, kerjasama semua pihak termasuk agensi-agensi kerajaan penting untuk sama-sama meneliti dasar-dasar yang sedia ada secara bersepadu agar ianya sentiasa relevan dan forward-looking serta meneliti semula perbelanjaan-perbelanjaan yang akan dilaksanakan.
Di samping itu, menjaga kedayatahanan fiskal juga perlu agar rakyat masa kini dan generasi akan datang dapat menikmati hidup dalam suasana yang aman dan makmur. Untuk mencapainya, ia memerlukan pendekatan secara whole of nation, holistik dan komprehensif serta perancangan yang cekap, mampan dan sistematik. Rancangan-rancangan yang telah dikongsikan di dalam Dewan Mulia ini menunjukkan bahawa negara, rakyat dan penduduk mempunyai impian dan inspirasi untuk merealisasikan Brunei Maju menuju Wawasan Brunei 2035. Sama-samalah kita melangkah ke hadapan dan menjadikan negara Brunei Darussalam sebuah negara yang cemerlang lagi dihormati dengan ekonomi berkembang dan rakyat yang berkualiti dan bernilai tinggi. Dalam pada masa yang sama, kita perlu bijak menangani apa yang sedia ada di samping meraih peluang-peluang lain di hadapan kita baik di arena global, serantau maupun di dalam negara. Laporan Husin Ismail untuk Berita RTB. Dewan menangguhkan sidangnya pagi tadi dan akan disambung pada satu masa yang belum ditetapkan tarikhnya. Sekian saja laporan khas untuk malam ini. Kita kembali bersama Razikin Abdullah dan Herianti Haji Matusin untuk mengikuti berita seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat warga tempatan yang dinyatakan belum tampil menjalankan pemeriksaan serta ujian COVID-19 setelah menghadiri perkumpulan keagamaan tabligh di Kuala Lumpur, Malaysia semasa sidang media Kementerian Kesihatan mengenai status jangkitan COVID-19 pada 12 Mac lalu telah berhasil ditemui pasukan polis di Raja Brunei dan diserahkan kepada Kementerian Kesihatan. Berikutan itu, pasukan polis di Raja Brunei sekali lagi menegaskan tindakan undang-undang akan dijalankan terhadap individu yang gagal melaporkan diri seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 62(2) Akta Penyakit Berjangkit, iaitu jika sabit kesalahan boleh membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan pertama. Manakala bagi kesalahan kedua atau seterusnya jika sabit kesalahan boleh membawa denda sehingga RM20,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Berikutan dengan panic buying disebabkan oleh jangkitan COVID-19 yang melanda negara Brunei Darussalam, Kementerian Kewangan dan Ekonomi maklumkan kepada orang ramai bahawa berdasarkan kepada kedudukan stok beras dan gula pada masa ini, ianya adalah mencukupi untuk keperluan harian. Walau bagaimanapun, memandangkan permintaan syarikat-syarikat yang berdaftar adalah meningkat, penjualan beras dan gula kepada syarikat-syarikat tersebut akan dibuka setiap hari termasuk Jumaat dan Ahad, termasuk cuti awam bermula esok. Perubahan jadual penjualan itu adalah sementara sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan bahawa program Bandarku Ceria akan menangguhkan sebarang aktiviti atau acara yang dijalankan secara berpasukan atau berkumpulan yang melibatkan peserta yang ramai seperti acara larian, walkathon dan seumpamanya yang dianjurkan oleh mana-mana pihak. Sebaliknya, aktiviti riadah yang dilakukan secara individu dan juga aktiviti berjaja adalah berjalan seperti biasa. Ketika mengunjungi program Bandarku Ceria, orang ramai adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan seperti mengamalkan kebersihan diri, mengelakkan dari mengunjungi tempat tumpuan orang ramai dan juga mematuhi nasihat Kementerian Kesihatan.
Berikutan penularan COVID-19 di negara ini, pegawai bertugas dari Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada ketua yang berkenaan jika sekiranya kes jangkitan COVID-19 disahkan berlaku di tempat kerja dan jika menyedari salah seorang kaki tangan disahkan telah dijangkiti melalui sumber lain, talian nasihat kesihatan 148 24 jam perlu dihubungi sambil memberikan maklumat seorang pegawai penghubung yang dikenali pasti bagi pihak kementerian membuat hubungan dan tindakan susulan. Ketua majikan atau penghuni perlu melantik seorang pegawai kanan sebagai pegawai penghubung utama antara Kementerian Kesihatan dan tempat bertugas. Pegawai penghubung tersebut hendaklah mengenal pasti kesemua kaki tangan yang mempunyai kontak dengan orang yang disahkan dijangkiti itu sejak dia menunjukkan simptom-simptom jangkitan. Ianya termasuk kaki tangan yang berkongsi ruang bekerja, rakan sepejabat dan rakan-rakan yang lain yang rapat. Kaki tangan berkongsi bilik-bilik mesyuarat dan kaki tangan yang lain berada bersama yang dijangkiti dalam ruang terbatas melebihi tempoh 30 minit. Kesemua kaki tangan yang telah dikenal pasti diarahkan untuk pulang melakukan pengasingan diri dan dinasihatkan untuk menunggu arahan selanjutnya. Pegawai penghubung juga perlu menyenaraikan kesemua kontak di tempat bekerja yang merangkumi nama, nombor telefon serta nombor kad pengenalan. Senarai tersebut hendaklah dihantar kepada pegawai petugas Kementerian Kesihatan dan menunggu arahan selanjutnya dari kementerian tersebut. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian nasihat kesihatan 148. 3 lelaki tempatan yang berumur dalam lingkungan 27 ke 40 tahun telah berjaya ditahan atas kegiatan pengedaran dadah pada 11 Mac. Tangkapan dibuat di sebuah kediaman di Jalan Kelumbi, Rancangan Perumahan Negara Lumut di daerah Belait. Biro Kawalan Narkotik BKN bahagian Kuala Belait dalam siaran medianya menjelaskan hasil dari serbuan dan pemeriksaan ke atas tempat kejadian telah menemui beberapa paket plastik berisi ketulan hablo dipercayai dadah jenis syabu. Dadah kelas A melebihi 61 gram yang dianggarkan bernilai lebih RM12,000. Selain dari dadah syabu, turut dijumpai adalah beberapa biji pil dipercayai dadah jenis Aramin 5. Antara barang lain yang dirampas iaitu satu timbangan digital dipercayai untuk kegunaan aktiviti penjualan dadah. Kes tersebut masih lagi disiasat di bawah kesalahan Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar. Seksyen 6-B APD Penggal 27 iaitu kes atas kesalahan memakan dadah terkawal dan Seksyen 7 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki alat perkakas yang digunakan untuk memakan dadah terkawal. Sebarang maklumat yang mencurigakan berhubung dengan kegiatan penyalahgunaan dadah, hubungi talian 244-8877 waktu pejabat, hotline 87774444 selepas waktu pejabat atau email ncb@narcotics.gov.bn. Berikutan perkembangan terkini COVID-19 seperti yang dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan, Universiti Teknologi Brunei UTB telah mengambil langkah berwaspada dalam memastikan jangkitan tersebut terkawal. Dalam siaran medianya, UTB telah menggantungkan sesi perbelanjaran dan pengajaran bagi para mahasiswa mulai Isnin 16 Mac sehingga Ahad 29 Mac. Bagaimanapun, sesi pembelajaran dan pengajaran masih diteruskan secara dalam talian atau online. UTB akan menggunakan platform pendidikan secara online dan alternatif lain bagi kaedah pembelajaran dan pengajaran. UTB juga akan menangguhkan kesemua aktiviti yang melibatkan perkumpulan dan awam buat sementara waktu, membersihkan persekitaran kampus, membuat pemeriksaan suhu badan, menyediakan penutup mulut dan hidung serta pencuci tangan. Pihak UTB akan terus bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan serta meneliti garis panduan bagi keselamatan bersama. Sebarang maklumat lanjut hubungi hotline UTB 8892 800.